Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar 6 Azam tahun 2021? Selamat datang ke sekolah Seri Pasir. Tapi dalam alam maya ya. Dalam alam maya kita hidup dalam norma baru. Sempena PKP. PKP. Jadi YouTube ni saya wujudkan ataupun saya rakam khas untuk murid 6 Azam tahun 2021. Selamat datang ke alam baru. Okey, alam baru, norma baru, PKP. Jadi jangan nakal-nakal keluar raya-raya naik basikal. Duduk di rumah ya, duduk di rumah lebih selamat. Sekarang virus itu sudah sampai di kawasan kita. Seri Medan ni dulu suci, sekarang dah tiap-tiap hari ada kes ya. Semalam yalah bunyinya itu menakutkan. Walaupun cuma 4-5 orang tapi akan beranak lagi jika kita tidak berhati-hati. Jadi satu lagi, jangan rasa masih kecil lagi, sekarang dah tahun 6, awak adalah murid yang paling besar, murid yang paling senior di sekolah Seri Pasir. Dan tugas saya seperti tahun-tahun lepas dan juga 16 tahun yang lalu di sekolah Seri Pasir ini, saya mengajar bahasa Melayu tahun 6 untuk calon-calon UPSR. Jadi pelajaran ni biasanya saya akan mengajar dua-dua lah. Cikgu Zul dulu pun dua-dua. Tahun ni saya tak tahu siapa gandingan saya. Mungkin Cikgu Mat Saleh. Saya belum tahu lagi ya. Baik. Pelajaran itu bahasa Melayu ni ada dua, iaitu pemahaman dan juga penulisan. Jadi hari ini saya nak cerita tentang tata bahasa yang berkaitan dengan pemahaman. Dalam pemahaman ni ada tata bahasa, ada pemahaman, ada cerita pasal juruh bilangan lah, simpulan bahasa lah, macam-macam lah ya. Karangan dia lain, penulisan dan juga rumusan. Penulisan, rumusan. Dan juga dia ada 3 bahagian. Itu kita dah biasa. Baik. Membina ayat, ulasan dan juga menulis karangan. Itu dalam penulisan. Dalam tata pemahaman ini luas, terlalu luas. Orang yang banyak membaca saja yang boleh dapat markah paling tinggi. Jangan ingat bahasa Melayu ini adalah mata pelajaran yang mudah. Ramai yang orang yang kecundang ya. Calon-calon 5A, calon 6A dulu, UPSR dulu, bila dia rasa macam hebat, akhirnya tak dapat juga. Bahasa Inggeris boleh dapat A, bahasa Melayu pula dapat B. Jadi hati-hati, bahasa Melayu ni kena belajar. Jadi hari ni saya pertama kali saya nak ajar hari ni ialah perbezaan. Datang saya cuba buat yang ada whiteboard. Baiklah. Jadi pembelajaran kita norma baru di rumah. Saya dari rumah. Saya buat ni rakam dulu sebab pada pagi hari Rabu ini, masa awak menonton ni, saya sudah ada di sekolah bertugas untuk awal persekolahan ya. Okey. Jadi tajuknya ialah perbezaan dalam dan juga di dalam. Di dalam, perbezaan di dalam dengan dalam. Macam mana? Ya. Begitu juga perbezaan atas dan di atas. Nampak macam senang? Perbezaan di dalam dengan dalam. Okey, kita mulakan dulu dengan di dalam. Jadi sebelum, mana buku saya pula ni hilang ni tadi? Saya dah pegang tadi. Jadi pastikan awak telah pun membeli buku ataupun gunakan buku yang tahun lepas yang masih kosong tu. Boleh sambung ya. Tukar je 5 Azam kepada 6 Azam. Kalau belum, kalau dah banyak lebih separuh, baik beli baru. Tapi kalau masih 2-3 helai yang belum pakai tu, boleh pakai lagi. Jadi buku awak nanti tuliskan bahasa Melayu kita. Biasanya saya akan buat nama sini tulis tahun 6 Azam, mata pelajaran BM1. Dia ada 2 buku Ada tiga. Satu buku BM1 yang kecil, satu lagi BM2. Supaya ganti-ganti. Bila ni dah hantar, ada satu lagi buku. Dan satu lagi buku yang besar iaitu penulisan. Nanti koperasi akan bagi kepada awak bila sekolah dibuka. Baik, sekarang ni awak keluarkan lah. Kalau belum beli buku, belilah buku kat kedai ke mana. Ini baru 80 sen, 90 sen kan, RM1. Jadi buku tu nanti awak akan bagi 2. Nanti saya akan tunjuk dalam YouTube ni ya. Tajuk dia
hari ni tarikh 20 hari bulan 1 tahun 2021. Tajuk perbezaan di dalam dan dalam. Tajuk dia, tajuk besar, perbezaan di dalam dan dalam. Apa beza di dalam dan dalam? Okey, lepas tu awak buat garisan 2. Nanti saya tunjuk Saya tunjukkan dalam YouTube ni. Buat. Baik. Okey, sekarang kita bincang dulu apakah di dalam. Baik, saya ambil cawan saya ni. Saya selalu minum kopi atau teh misai kucing ya. Teh misai kucing untuk kesihatan. Dah tua. Kopi biasa saya minum kopi redik lah. Itu daripada tahun 90-an. Baiklah. Jadi ini cawan ya. Di dalam cawan ini ada ruang. Apabila disebut di dalam, biasanya selepas itu adalah benda yang nampak, boleh pegang, boleh masukkan benda-benda dalamnya. Ya. Ada objek, mana objek itu konkret, nampak, nyata. Itulah di dalam. Di dalam cawan. Okey, itu satu. Ini di dalam kotak. Orang Kelantan kata kotak. Ada katak, dalam katak, itulah. Ini kotak. Di dalam kotak ini ada topeng muka. Okey, ya. Ini tu. Di dalam kotak. Ini ada kotak lagi besar. Ini di dalam kotak. Kotaknya nampak. Di dalam kotak ini ada ruang, ada bendanya. Itu kotak Lagi di dalam apa? Ini kotak lebih besar lagi. Ini di dalam kotak ni. Ini kotak kasut. Tapi dalamnya songkok. Dalam kotak ada kotak lagi. Dalam kotak ada kotak. Dalam kotak yang ini kosong. Ini kotak. Ini saya beli kasut untuk anak saya lah. Ni saya simpan. Saya ni suka menyimpan kotak. Baik, seterusnya. Adakah tabung juga di dalam? Kenapa boleh dipanggil di dalam tabung? Sebab di dalam tabung ini ada duit. Di dalam tabung. Jadi, asal benda tu nampak, ada ruang boleh masuk, apa-apa benda ke dalamnya, itu di dalam lah, di dalam kotak. Ini sama dengan yang tadi, di dalam cawan. Okey. Ya. Di dalam cawan. Ini apa? Di dalam periuk nasi. Kita boleh masukkan jagung. Jagung is my favorite. Di dalam ini boleh kita masukkan beras. Boleh masukkan keledek. Ini PKP ni kan. Tak tahu nak buat apa. Rebus ubi, rebus keledek. Kelapa sawit pun boleh. Zaman dulu awak tak makan lah. Zaman mak-mak awak dulu. Makan kelapa sawit. Rebus. Letak gula. Oh, sedap. Sekarang tak lalu nak makan. Orang sekarang makan apa? Hotdog lah. Burger. Okey, sekarang ni ni beg. Ini beg saya baru ya, anak saya bagi. Sebenarnya hari lahir saya. Okey, ini beg. Di dalam beg. Nampak begnya di dalam beg. Okey, saya dah bagi banyak contoh. Kita fikir pula dari luar rumah kita. Dari depan rumah sampai belakang rumah, cuba carikan, senaraikan di dalam. Di dalam apa? Nanti awak tulis dalam nota tapi macam nota, tapi latihan. Jangan maknya buat, sendiri buat. Kalau maknya buat, nanti anaknya tak pandai. Baik. Senaraikan. Dalam kertas saya akan tunjuk sekejap lagi. Tap. Nanti saya buat. Sebelah tu di dalam. Satu lagi dalam. Dari depan rumah. Saya sebut sini. Nanti awak tulis lah. Dari depan rumah. Di dalam kereta. Kalau tak ada kereta tak apa. Di dalam kereta sorong. Tu pun ada ruang dia. Di dalam. Sekarang semua orang ada kereta lah. Ya. Di dalam dapur. Dari depan dulu. Di dalam ruang tamu. Di dalam meja.
Di dalam laci, di dalam almari, tak boleh tunjuk saya. Ini almari saya tak boleh tunjuk. Di dalam apa lagi? Oh, apa? Macam-macam. Ya. Ini bekas saya ni. Di dalam. Ini bekas di dalam. Di dalam akuarium anak saya, tapi tak boleh tunjuk. Nanti bawa sini nampak rumah saya bersih. Baik, di dalam pinggan, di dalam macam-macam lah, sampailah belakang dapur sana, senaraikan ya. Baik, sekarang itu di dalam, maksudnya dah faham, benda tu nyata, benda tu nampak, boleh pegang, dan boleh masukkan barang-barang. Ini pun almari saya ni, di dalam almari. Banyak di dalam kolam, ada, di dalam parit. Kan awak boleh masuk dalam parit tu. Baik, sekarang dalam pula. Dalam ni adalah kata nama yang tak nampak. Contohnya, dalam peperiksaan, dalam mesyuarat, dalam peperangan, dalam kenangan. Anak saya ni bising pula seorang ni. Saya suruh diam, tak boleh diam. Baik. Dalam perjalanan. Dalam apa lagi? Dalam ketenangan. Dalam kehidupan. Mana benda tak nampak kehidupan, apalah nampaknya. Dalam peperangan. Peperangnya nampak orang bertikam-tikam, bertembak-tembak. Tapi peperangan tu apa? Dalam mesyuarat. Mesyuaratnya tak nampak. Yang nampak di sana adalah orang yang sedang berbual-bual. Orang yang sedang berbincang. Dalam peperiksaan. Dalam fikir. Biasanya dia kean. Perjalanan. Pertunangan. Dalam keluarga. Benda tak nampak. Keluarga, apa nampak keluarga? Nampak ada ayah, ada ibu. Itu dalam keluarga. Dalam kebahagiaan. Senaraikan ya. Boleh faham? Maksudnya bukan benda. Dalam tu. Maksudnya lebih banyak kepada keadaan. Okey. Buat 15. Dan nanti hantar PM saya ke WhatsApp saya. WhatsApp saya. Jangan masukkan YouTube ni, tak boleh. YouTube ni tak boleh nampak. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. Kalau banyak-banyak nanti awak pening. Awak cari 15 di dalam, 15 dalam. Senaraikan. Fikir perah otak. Apa yang saya cakap tadi. Mungkin yang awak tak faham adalah dalam tadilah. Ya, dalam ketenangan, dalam perjalanan, dalam peperiksaan, dalam mesyuarat, dalam perbincangan, dalam pergaduhan. Apa-apa saja yang keadaan itu kita boleh jadikan dalam. Tapi kalau yang di dalam tadi adalah benda yang nampak. Faham? Ini dalam perbincangan. Dalam cabaran. Dalam bidang. Bidang tak nampak. Bidang apa? Bidang tu bukan benda. Dalam apa lagi? Dalam perkara. Dalam perkara ini. Bukannya di dalam perkara ini. Okey. Senaraikan 15 di dalam dan 15 dalam. Jadi sehingga itu saja pelajaran saya pada hari ini. Sambung lagi minggu depan pada hari Ahad, insya-Allah. Sekian saja. Selamat menulis nota ataupun latihan. Macam nota tapi latihan, ya. Latihan saya tak susah. Sambil dengar fikir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.